والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamal Zaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab hadis Qudsi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, di pagi Jumaat yang barakah ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah merahmati kita. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada hari ini untuk kita bertemu dan berbincang berkaitan tentang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita ditunjukkan oleh Allah Taala dengan petunjuk nabawi dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay. Kita nak mengkaji dan mengambil faedah daripada ucapan manusia yang paling berpengaruh. Siapa yang ikuti kuliah saya pagi tadi, kita dah bincang dah tentang ilmu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dapat direct secara langsung daripada Allah melalui perantaran Jibril. Siapa Jibril? Kita dah bincang dah tadi. Sekarang ni kita tengok apa ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dan betapa relevannya ilmu ini sehingga menjadi petunjuk dan faedah kepada kita semua. Baik. Ni betul-betul ni Kak Intan ni betul-betul dia faham ni. Dua busur panah. Okey. Baik, kita tengok hadis yang pertama, hadis di dalam kitab kematian. Okay, hadis di dalam kitab kematian. Okey. Hadis yang pertama muka surat 73. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 73. Saya cadangkanlah kita masih lagi baru berada di bab yang kelima, awal lagi. Boleh dapatkan kitab ni lah. Tak nampaklah gambarnya. Hadis kursi ni, hadis kursi ni. Okay, boleh dapatkan terbitan daripada Telaga Biru. Supaya ibu-ibu lepas ni kita belajar hadis, kita tahulah hadis apa yang kita baca dan bolehlah buat salinan not pada kitab ni. Sayangnya buku saya pun berconteng-conteng sebenarnya. Buku saya pun berconteng-conteng, nak ceritanya kita buat nota kan. Jadi saya tulis je nota-nota tu di buku saya. Okey, jadi tak sayang pun buku ni. Ada orang dia sayang buku, dia tak tulis. Saya jenis menulis pada buku. Semua buku saya habis berconteng-conteng. Okey, jadi kalau ada buku dan boleh buat catatan lebih baiklah supaya dia lebih berkesan ilmu tu pada kita. Okey. Hadis yang pertama muka surat 73, bab baru iaitu bab kematian. Hadis kelebihan di sebalik demam. Hadis kelebihan di sebalik demam. Baik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis ni daripada riwayat Ibnu Majah. Sanadnya adalah hasan.
Sanadnya baik. Daripada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ada maridan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada menziarahi orang yang sakit. Okey. Orang yang sakit dekat sini disebut sebagai demam panas. Okay, Nabi ni baru balik ziarah daripada orang yang sakit. Kalau tengok dalam teks hadis tu disebut marid dia. Marid tu artinya sakit. Okay, dia baru balik dari sakit. Tapi diterjemahkan sebagai demam panas. Dikenakan demam panas. Wa ma'ahu, dan yang bersama dia dalam ziarah itu adalah Abu Hurairah min wa'kin kana bih. Okay, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir, kata Nabi, iaitu bergembiralah. Nabi cakap pada orang sakit tu, Nabi kata bergembiralah. Kenapa Nabi sebut pada orang yang sakit ni bergembira? Ibu-ibu dan rahmatillah, kita pergi kat jumpa orang sakit, happy lah ya. Untunglah sakit. Contohlah kita macam tu kan, sebab kita kata macam, sebab untunglah sakit ada orang layan, untunglah sakit dapat cuti. Tapi Nabi tak. Nabi kata abshir, gembiralah. Kenapa gembira? Fa innallaha yaqulu, sebab Nabi SAW kata kerana Allah telah berfirman. Untung orang yang sakit ni sebab Allah telah berfirman. Apa kata Allah? Hiya nari usallituha, ini adalah bahang daripada neraka-ku. Orang ni demam kan? Jadi dia kata ini adalah bahang daripada api neraka-ku. Usallituha ala abdi, yang aku timpakan kepada hamba-ku al-mu'min fid dunya. Siapa yang kena demam ni, sebenarnya Allah timpakan kepadanya bahang daripada api neraka kepada orang mukmin di dunia. Litakuna hadzahu minan nari fil akhirah, yang mana nanti dia merupakan gantian bahagiannya daripada neraka di hari akhirat. Artinya siapa yang terkena bahang api neraka di dunia bagi orang mukmin, maka di hari akhirat dia tidak akan terkena lagi sebahagian kepanasan itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah Nabi kata absyir, untunglah kamu dapat rasa kepanasan dunia ni, sebab kepanasan dunia ni sementara, kita akan sembuh juga. Berbanding kesakitan di hari akhirat adalah kesakitan selama-lamanya. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Okey, sekarang kita nak tengok banyak pengajaran dalam hadis ni. Terlalu banyak. Okey, terlalu banyak. Pertama, iaitu menziarahi. Tengok pengajaran itu. Yang pertama, menziarahi orang yang sakit termasuk dalam salah satu hak seorang Muslim kepada saudaranya. Okey, menziarahi orang sakit ni merupakan satu hak orang Muslim kepada orang lain. Sebab apa ibu-ibu? Sebab dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah, menziarahi orang sakit ni adalah suatu kewajipan. Okay, yang ni yang hadis yang pertama kita baca tadi tu, Nabi ni dia balik ziarah orang sakit bersama dengan Abu Hurairah. Nak bagi tahu teladan menziarahi orang sakit ni adalah satu kewajipan. Kerana apa? Kata Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi apa? Hakul muslim alal muslim sittah. Hak orang Muslim kepada orang Muslim lain ada 6. Hak kita kepada hak orang lain ada 6. Apa dia? Mahunna ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Hak orang Muslim kepada hak orang Muslim ni. Kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaih. Kata Nabi SAW, kalau kamu bertemu dengan orang Muslim yang lain, maka ucaplah salam kepadanya. Kalau jumpa orang lain, kena beri salam. Ni hak orang Muslim Sebab apa? Ada hak untuk diucapkan doa. Ingat tak masa kita bincang tentang peristiwa hijrah? Nabi SAW menyebutkan afshus salam. Nabi sebut afshus salam, sebarkan salam. Kenapa Nabi suruh sebar salam? Pertama, pada ucapan salam ada doa. Dan yang kedua, pada ucapan salam itu dapat meleburkan sangka buruk kita kepada orang lain.
Jadi di sini adanya anjuran kepada kita, iaitu bila kita bertemu dengan orang lain, hak orang Muslim itu adalah dengan memberi salam. Kenapa? Ada doa. Orang Muslim dengan orang Muslim ni, hak dia adalah saling mendoakan dan saling tidak bersangka buruk dengan orang lain. Itu pengajaran dia, tuan-tuan. Okey, itu hak yang pertama. Boleh dapat ke? Laju sangat ke? Oh, start tu masuk gear je. Boleh eh? Okey, baik. Para bidah kata okey, alright. Okey, baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, hak kita yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kata Nabi SAW, kalau kamu diundang ataupun dijemput, fa idza da'a, kalau kamu dijemput, diundang, fa'ajibhu, maka wajib untuk dipenuhi. Orang dah jemput kan, wajib datang. Melainkan kalau dijemput tu kita beritahu, saya minta maaf lah, saya memang ada urusan, tak dapat pergi. Itu lain, kita dah maklum awal-awal. Tapi kalau dah dijemput, wajib untuk hadiri. Kita pun kata, saya ada kenduri dengan jiran saya dan saya ada kenduri dengan keluarga saya. Jauh ni keluarga saya ni. Yang mana perlu saya utamakan? Utamakanlah pada jiran tetangga kita dahulu. Okay? Wajib kita penuhi hak kejiranan. Sebab apa? Memang kita kata, ni saudara saya ni, anak buah saya kahwin ni dekat Pahang. Saya duduk kat Seri Kembangan. Takkan saya nak pergi, saya tak pergi yang Pahang dulu. Ni saudara ni, adik-beradik ni. Kan? Yang penting jiran dulu. Kenapa saya kata jiran? Kalaulah berlaku musibah pada kita, siapa tolong kita? Jiran dulu ke adik-beradik dulu? Adik-beradik jauh ni. Yang paling dekat adalah kejiranan kita. Kejiranan kita. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Jibril ni seringkali bertemu dengan aku dan selalu berpesan-pesan tentang hak kejiranan. Sehingga Nabi kata, sehingga aku menyangkakan boleh jadi jiran ini mewarisi harta pusaka. Nak ceritanya pesan jiran ni, hormati jiran, tunaikan hak jiran ni, sampai Nabi menyangka jiran ni dah jadi macam keluarga dah. Sampai bab harta pusaka pun nak diwariskan kepada dia. Sebab kita paling dekat dengan jiran berbanding dengan adik-beradik kita. Tetapi berbezalah kalau orang yang berjiran dengan adik-beradik, lebih-lebih lagi utama. Okay? Jadi hak kejiranan ni perlu dipenuhi. Jadi kaedah macam mana? Okeylah, contohlah kita nak utamakan jiran kan. Sebelum kita bertolak kepada saudara kita yang lebih jauh daripada tempat kita ni, tunaikanlah hak kejiranan. Oh, saya minta maaf lah tak dapat datang hadir majlis tuan ni. Jiran kita kan. Tapi kita datang lebih awal, maklumkan kepada dia. Kita datang lebih awal. Hadir dulu, bagi tahu pada dia, raikan dia dulu. Kemudian kita bagi tahu lah, saya nak bergeraklah ziarah pergi ke kahwin saudara saya di sekian-sekian negeri. Tapi kalau di tempat yang dekat, utamakanlah yang bab kejiranan. Okey, bab kejiranan paling utama. Kat sini tunjukkan kita hak kedua, kalau dijemput wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Ini hak kejiranan. Hak sesama muslim. Yang ketiga, wa izastansahaka fansah lahu. Dan kalau kamu diminta nasihat, maka berilah nasihat. Ada orang minta nasihat kepada kita kan, maka berilah nasihat. Janganlah kita kata, saya ni tak layak nak bagi nasihat. Kita kadang terlalu humble sangat. Bagilah nasihat, saya minta maaf lah, saya tak pandai nak bagi nasihat ni. Ikutlah kan. Tak. Cakaplah benda yang apa-apa kebaikan dari sudut pengalaman kita. Nasihat ni tak semestinya dari sudut agama. Kan, dari sudut pengalaman kita, apa yang kita nampak, apa yang kita boleh sampaikan, bagi tahu, menyebar-nyebarkan kebaikan. Baik. Yang keempat, kata Nabi SAW, hak kita sesama muslim ni, iaitu wa idza atasa fahamidallah fasammithu, dan apabila dia bersin, maka ucapkanlah hamdalah dan balaskanlah dengan perkataan yarhamkallah. Yarhamkallah. Ni saya rasa semua maklum lah ni. Bila dia bersin, ucaplah alhamdulillah. Jadi kita ni kena sebut yarhamkallah. Doakan dia. Kenapa bersin ni kena sebut alhamdulillah ibu-ibu? Kenapa orang bersin? Hacum, alhamdulillah. Kita berkata yarhamkallah. Maksud dia pun jawab. Keluar kuman. Betul. Kerana ketika
Apa Kak Mira? Sila. Tak apa. Sila terus Ketika lah. ketika Nabi Adam dijadikan kan dia sebut Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, sebab bila kita bersin ni keluar kepada kita ni penyakit kan? Penyakit kita bersin kan? Jadi waktu tu kita ucaplah syukur pada Allah Ta'ala sebab Allah berikan kepada kita nikmat sihat ni. Alhamdulillah. Jadi kita berdoakanlah yarhamkumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Itu hak sesama muslim. Okey. Baik, sampai tahap tu kita diajar untuk saling mendoakan, saling mengharapkan kesihatan. Ni kita ni tak faham, bila bab ni kita tak faham, akhirnya kita saling mendoakan apa ibu-ibu? Kita doakan keburukan, hancurkanlah si fulan tu. Biarlah si fulan tu miskin, biarlah si fulan tu. Kita macam tu pula. Sedangkan agama ajar kita benda yang paling asas sekali, paling basic sekali. Doakan, jangan ada sangka buruk. Kalau diundang datang, kan? Kalau dia minta nasihat, bagi nasihat. Kalau dia bersin sekalipun, ucapkan doa untuk dia. Kemudian disebut, wa idza marad fa'uddah. Dan kalau dia sakit, maka pergilah ziarah. Kalau dia sakit, pergilah ziarah. Yang inilah hak yang disebutkan di dalam hadis ini yang kita bincang pada hadis yang tadi tu, iaitu Abu Hurairah dan baginda Nabi SAW pergi mengunjung sahabat yang sakit. Okey, ini hak sesama muslim. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengar kawan kita sakit, bersegeralah pergi ziarah. Bersegeralah pergi ziarah. Sebab itu hak mereka kepada kita. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'hu, dan hantarlah, ikutilah ziarahnya sehinggalah ke kubur. Okey, itu antara perkara yang dituntut. Baik, yang kedua, bila kita pergi ziarah ni, apabila kita pergi ziarah, kan Nabi kata apa tadi? Absyir, kata Nabi. Bila kamu pergi ziarah, absyir. Nabi kata, untunglah, berita baiklah untuk kamu ni. Dia beza nada kita. Kita ni sebut perkataan betul dah, untunglah. Tapi nada kita salah. Sebab itu dia jadi macam sindiran. Untunglah kau ni. Sebenarnya tidak. Di sini, bila kita ziarah orang yang sakit, perlu sebut perkataan-perkataan yang baik. Okay. Kenapa kena sebut perkataan yang baik ni? Ini salah satu Nabi sebut ni. Pertama, sebagai satu sokongan. Bukankah Nabi ajarkan kepada kita satu hadis daripada Allah Ta'ala? Dalam hadis kursi, Allah kata apa? Inna inda zanni abdi bi, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku ini adalah mengikut sangkaan hambaku. Inna zanna khairan. Kalau kamu menyangka aku baik, falahu, kamu dapat baik. Wa in dhanna syarran, kalau kamu sangka aku buruk, falahu, kamu akan dapat keburukan. Nabi ajarkan kepada kita sentiasa bersangka baik kepada Allah. Dan kita ajarkan kepada pesakit pun sentiasa bersangka kepada Allah. Sebab itu orang yang sakit ni perlu sebut benda-benda yang baik. Memang kena sebut benda-benda yang baik. Sebab kita membantu dia. Sebab itu bila dia kena sakit, dia ajarkan kepada kita sebab apa? InsyaAllah la baksa, insyaAllah tahur, kita kata. Tak apa, insyaAllah sembuh ni, insyaAllah sembuh ni. Mengajarkan kepada dia bersangka baik kepada Allah. Kenapa kita kena ajar orang ni bersangka baik? Dia macam ni ibu-ibu. Dalam bahasa hadis kita kata Allah ni mengikut sangkaan hamba-Nya. Tapi kalau mengikut ilmu kita ni, dalam bahasa kita ni dipandu dengan mindset kita. Ini kan saya selalu sebut sebelum ni. Kalau orang nak jadi jutawan, dia pergi kursus jutawan, benda yang paling asas sekali, sebelum kamu jadi jutawan, berfikirlah, betulkan fikiran dengan mindset jutawan. Kena berfikir macam orang jutawan fikir. Jutawanlah kita. Kita yang boleh kontrol mindset kita ni. Jadi macam itulah Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui hadis ni, iaitu kalau kita nak dapat sesuatu ni, betulkan mindset kita. Kena positif mindset ni. Positif mindset ni, positiflah kita punya tindakan kita. Negatif mindset kita, negatiflah tindakan kita. Jadi, kita tahu orang sakit ni kadang-kadang dia hilang rasional dia. Hilang keupayaan dia untuk berfikir secara normal. Jadi, kitalah yang sihat ni datang, cakaplah benda yang baik-baik. Bahkan dalam satu hadis yang lain pula, Nabi SAW sebut hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata apa?
Nabi SAW ni kalau diziarah, Nabi akan kata apa? Idza hadrattum, kata Nabi SAW, idza hadartum, siapa yang hadir pergi menziarahi al-marid, orang yang sakit, awil mayyit, ataupun orang yang telah meninggal dunia, okey, maka faqulu khairan, dia kena cakap benda yang baik-baik. Dia kena cakap benda yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikah, sebab pada waktu itu para malaikat yu'minuna ala ma taqulun, malaikat akan mengaminkan setiap apa yang diucapkan. Jadi orang yang datang ziarah ni, dia kena jaga dia punya lidah dia, sebutlah benda yang baik-baik ni, sebab waktu itu malaikat akan mengaminkan semua ucapan-ucapan orang yang pergi ziarah. Okay? Jadi sebutlah benda baik. InsyaAllah sembuh. InsyaAllah sembuh. Kita faham benda ni, Ibu. Kita akan cakap benda baik dan kita akan kawal. Kita tak kata, saya ni nak cerita ni berat hati tapi nak cerita jugalah. Saya ada sepupu tau, kena sakit macam ni. Tapi itulah, 2-3 bulan lepas tu meninggal. Kawan tu dengan stres. Kalau boleh lah, awak tak payah datang ziarah lah. Cerita semua menyakitkan hati je. Ni pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya ni, anak saya yang nombor 2 dulu, masa dia kecil, umur dia nak setahun masa tu, dia kena air panas. Habis daripada lutut dia sampailah ke ujung jari dia tu, habis, melepur jari dia. Habis. Memang jari dia habislah, hitam semua. Melepur. Bayangkan baby umur tak sampai setahun, baru 11 bulan lebih kurang, 11 bulan, 12 bulan, kena air panas. Cerita je sebab dia tarik air panas tu, air panas je, bukan air panas daripada cerik tu, air panas. Air tu kena pada toto. Toto tu serap air panas, kena dia. Kan baby kulit mungkin lembut kot, jadi dia sensitif, melepur kulit dia, macam air tu tercurah atas kulit kaki dia. Sampailah ke hospital, kita pergi ziarah lah kan. Bila ziarah tu, yang guide tu kata apa? Dek, tu anak adik ke? Anak saya lah tu. Dia kata, akak dah cerita ni, ada orang duduk macam adik dia ni, sama dia. Melepur dia, lepas meninggal. Ni ward ni lah dia kata. Kita dengar pun sakit hati dengar. Kenapa nak kena cerita macam tu kan? Sekalipun benda tu dah berlaku, tak perlu cerita. Tapi kita sebut benda yang baik-baik. Dalam istilah kita lah, bila kita ziarah ni, kita cakap benda betul. Tapi kenalah pada tempat dia. Ada kawan kena, contohlah kena kencing manis. Nak operation esok ni, potong kaki. Kita ziarah dia, kita nak nasihat dia. Itulah kau Man, aku dah cakap dah, jangan minum air manis. Kan dah kena potong kaki. Nasihat dia betul, tidak betul. Tapi di tempat yang salah. Kan? Jadi agama mengajar kepada kita ni, waktu ziarah ni cakap benda baik-baik. Satu, sebab diaminkan semua ucapan orang yang ziarah ni oleh malaikat. Doa tu akan diangkat. Yang kedua adalah kerana hak dia tu untuk dapatkan ucapan-ucapan yang baik. Kita nak bantu orang ni supaya sentiasa berfikiran positif kepada takdir-takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara automatik naik semangat dia, naik motivasi dia. Orang datang ziarah lagi semangat dia, lagi dia nak kuat. Akhirnya alhamdulillah, insya-Allah Allah berikan kesembuhan. Ini cara agama mengajar. Okey. Tanyalah pada orang yang sakit. Kalau tak ada orang ziarah dia akan rasa sangat kemurungan. Dia tu macam dulu masa saya sihat dulu, memang datang. Langsung tak datang. Dia yang sakit ni makin lama makin down, emosi makin teruk lagi. Akhirnya susahlah dia nak sembuh. Jadi agama mengajar ni, hidup kemasyarakatan ni, maka saling kita mendoakan, saling menziarahi, saling kita memberi semangat, automatik. Inilah membina sifat kasih sayang sesama kita. Okey? Ini jadi kita pergi ziarah tu jangan sibuk-sibuk. Sakit kau ni memang teruk ni. Dah jangan. Tinggalkanlah. Sebutan-sebutan tu jangan sebut benda yang tidak baik. Iya ke? Okey. Tuan Khairul kata dia pernah alami kan. Betul lah. Benda-benda macam ni memanglah emosi kita ni sangat sensitif waktu kita sakit. Jadi menjadi hak sesama Muslim untuk kita memberi semangat kepada puan ke minta maaf. Minta maaf. Cikgu ya, minta maaf banyak-banyak. Saya pun kadang keliru sebab saya pun ada pengalaman. Kawan mak saya ni, kawan mak saya lah, kira mak angkat lah, nama dia pun Khairul juga. Saya panggil dia Makcik Khairul.
Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, baik. Kenapa kita kena sangka baik dengan Allah ni? Kenapa kita kena sangka baik dengan Allah? Sebabnya benda tu dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Dia memberi kesan kepada kehidupan kita. Cara kita berfikir ni dia akan mengubah cara kita bertindak. Saya rasa benda ni semua ibu-ibu pun faham. Cara kita berfikir mengubah cara kita bertindak. Sebab itu mindset orang soleh ni, mindset orang soleh ni iaitu mindset mereka melihat setiap musibah itu adalah kebaikan. Setiap kesakitan pahala, setiap musibah kebaikan, setiap kesempitan rezeki nikmat. Ini cara mindset orang soleh. Kita kena ubah cara kita berfikir. Kalau tidak, kita akan tengoklah kehidupan ni dipenuhi dengan benda-benda yang tidak baik. Okey, saya bagi satu contoh, satu hadis daripada Nabi. Okey, hadis ni selalu saya pegang lah. Hadis ni daripada riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga daripada Abu Hurairah. Hadis ni saya tak tahulah orang lain, tapi bagi saya dia sangat powerful. Dia sangat memujuk hati kita ni supaya sentiasa kuat dan sentiasa sabar. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan, ma yusibu ibnu Adam. Tidak ada yang menimpa anak Adam itu illa melainkan min nasabin. Tidak ada yang menimpa anak Adam itu sama ada min nasabin, daripada keletihan. Dia rasa letih. Wala wasabin, ataupun dia ditimpa penyakit. Wala hammin, ataupun dia ditimpa kesusahan. Wala huznin, ataupun dia ditimpa kesedihan. Wala adha, ataupun dia ni ditimpa dengan gangguan. Wala ghammin, ataupun dia rasa gundah gulana, rasa runsing. Kita pernah rasa macam tu kan? Hati dia macam tak sedap je, runsing je kan? Rasa macam ada sebi tak kena. Kata Nabi SAW, hatta syauka yushakihuha, sehinggalah walaupun dia tercucuk dengan cucukan duri, benda daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara, benda yang kita tak suka. Kata Nabi, illa, melainkan semua benda tu adalah kaffarallahu biha min khatayah. Semuanya itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah Ta'ala nak bantu orang mukmin ni sentiasa positif, sentiasa bersangka baik kepada Allah dan sentiasa melihat dengan cara yang positif. Kita ditimpa kesakitan, kita ditimpa letih pun diberikan pengampunan. Hari ni letih sungguhlah, sangat letih ni. Fikir positif. Letih ni semuanya pengampunan. Saya ni kena penyakit, tengok nikmatnya orang sihat. Sihat ni, gigi kuat boleh makan lagi ni. Saya gigi pun dah tak ada ni, nak makan pun dah tak sedap dah. Contohlah kita ada sakit ni, tak sihat saya badan saya sakit-sakit ni. Semuanya itu pengampunan. Ataupun kita ditimpa rasa runsing, risau kita, anak kita ni macam manalah exam, anak saya ni macam manalah dia nak interview, macam manalah anak saya ni dia bernikah. Semua kerunsingan, kebimbangan, ketakutan, penyakit, kegangguan, apa sahaja, semuanya itu adalah pengampunan daripada Allah. Bila orang mukmin faham benda ni, orang mukmin tak rasa bimbang dan tak rasa takut. Bahkan orang mukmin diajar untuk jadi lebih tabah. Dalam bahasa media sosial, tak jadi lebih cepat mudah koyak. Istilah kita kan, tak cepat mudah koyak. Sebab apa? Sebab kita diajar semua yang ditimpa benda yang kita tak suka, semuanya pengampunan daripada Allah. Sekalipun duri yang tercocok tu, apatah lagi ibu-ibu yang suka main pin-pin ni kan. Tapi tak tahulah, sekarang pakai tudung instant, pakai pin, tercocok, aduh sakitnya. Marah ke tudung, marah ke brush, apalah. Semuanya itu adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, semuanya itu adalah pengampunan daripada Allah. Saya nak cerita pada ibu-ibu, ada satu kisah sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni bila dia dengar hadis ni, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, adakah kalau ujian-ujian yang kecil pun, sakit-sakit yang kecil pun Allah beri pengampunan? Kata Nabi, ya, Allah tetap akan berikan pengampunan. Lalu dia kata, kalau macam itulah ya Rasulullah, aku nak sakitlah seumur hidup aku.
Sebab aku nak kafarah, aku nak pengampunan daripada Allah. Siapa sahabat ni ibu? Namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni bila dia dengar hadis ni daripada Nabi, dia kata apa? Dia sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah aku sakit demam sepanjang waktu. Tolonglah ya Allah, demamkan aku ni sepanjang waktu. Tolonglah demam sepanjang waktu. Dan sahabat-sahabat Nabi mengakui, apabila mereka bersalaman dengan tangan Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ni, memang dia rasa tangan Ubay bin Ka'ab ni demam. Memang dia rasa demam. Orang demam, kita pegang, memang dia rasa panas, sangat panas. Memang dia demam. Tapi Ubay bin Ka'ab ni dia doa, dia kata, wahai Allah, aku ni demam. Tetapi mintalah demam itu tidak menghalang aku daripada ibadah. Kalau aku nak solat, aku tak rasa sakit. Kalau aku nak berjihad, tak rasa sakit. Kalau aku nak baca Quran, berhaji, berumrah, aku tak rasa sakit. Dan ajaibnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kekuatan. Asal nak masuk waktu solat je, hilang sakit demam dia. Reda demam dia. Lalu dia dapat solat dalam keadaan khusyuk. Lalu habis solat, demam balik. Kalau dia nak baca Quran, tambah lagi, kembali balik sihat. Kalau dia nak berjihad, kembali sihat. Kalau nak haji umrah, kembali sihat. Tak menghalang dia daripada ibadah. Tapi sepanjang hidup dia sampailah dia wafat, dia dalam keadaan demam. Sentiasa nak berada di dalam keadaan Allah menggugurkan dosa-dosanya. Cuba bayangkan, ibu-ibu kan, sebab saya bayangkanlah ibu-ibu ni macam mak saya. Kejap-kejap sakit pinggang kan, dia punya perfume tu dah jadi minyak angin kan. Minyak angin tu dah jadi perfume dah sebagai gantian lah. Sakit pinggang lah, sakit lutut lah, duduk sikit sakit lah kan, kejap-kejap pening lah, kejap ya Allah macam nak demam lah, kejap sejuk sangat lah. Semuanya itu, ingat, semuanya pengampunan. Bila faham benda ni ibu, kita jadi kuat, kita jadi tabah. Ya Allah, tak sangka aku dapat pengampunan. Jadinya kita lebih sabar kan, lebih sabar, hati kita lebih tabah. Automatik kita kuat untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah Taala berikan kepada kita. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Cara orang soleh berfikir, semua benda yang tak baik ni dia jadi positif. Sakit, sakit ni pengampunan. Disempitkan rezeki, ni adalah nikmat. Automatik kita akan jadi lebih tenang, kita akan jadi lebih tenteram, dan kita tak mudah bersangka-sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, koyok jadi BFF kan. Okey, itu antaralah perkara yang kita kena lihatlah. Okey. Baik, sebelum tu saya nak ada soalan ke? Tak ada kan? Okey, Kak Mira, Ustaz, kalau yang bersih tu sebut Alhamdulillah, kita kena sebut. Bukan, saya tertinggal tak tu Ustaz. Kalau yang bersin tu dia tak sebut Alhamdulillah, kita kena sebut tak Yarhamkallah? Sebutlah, sebab kita nak mengingatkan dia juga. Kan, bila kita sebut Yarhamkallah, dia pun Alhamdulillah, automatik lah. Dia pun teringat. Kita sebutlah untuk dia. Doakan untuk dia. Satu, dia akan sebut ucapan syukur pada Allah Ta'ala atas kesihatan yang Allah berikan. Yang kedua, nanti bila kita doakan dia pun doakan kita, doakan kepada kita semula. Okey? Baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu contoh. Dulu masa saya tengah belajar, pernahlah pergi satu interview ni. Interview ni dia memang soalan dia bagi saya, dia semuanya soalan yang perangkap. Saya tak sebutlah orang yang saya interview ni, kalau sebut mesti ibu-ibu kenal. Oh, dia ni ke? Dia ni pun dah bersara dah, tapi terkenal dia ni. Dia pernah tanya pada saya, Encik nak kerja dengan kami kan? Kata, nak. Kenapa Encik nak kerja? Encik tak habis belajar lagi. Saya kata, saya perlu cari pendapatan ni sebab saya nak teruskan kehidupan bla 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 ni lah. Apa yang bukan kali-kali sama je. Okey, dia cakap lah, okey, dia apa sebab nak kerja? Saya cakap, saya nak kerja ni sebab saya nak bayar lah saya punya kehidupan ni. Ada itulah, ada inilah, ada itulah. Ada macam-macam lah saya sebut lah. Ada bil api lah, bil air lah. Kemudian dia tanya, apa pandangan Cik tentang bil-bil yang kita kena bayar dalam bulanan, setiap bulan ni? Apa pandangan Cik? Saya kata lah, itu komitmen lah kan. Itu komitmen saya yang saya kena bayar. Lepas saya kata macam tu, dia kata, Encik kena kerja dengan saya. Saya pun tak faham. Saya sebut komitmen tu dapat kerja. Dia tak tanya langsung tentang apa bidang saya, apa kerja. Tak ada, dia tanya. Bila saya kata komitmen tu, dia kata, Encik kena kerja dengan saya. Saya tanya dia, kenapa saya kena kerja pula? Saya pelik. Dia kata,
Sebenarnya interview ni dia nak tengok cara saya berfikir. Kalau tengok kelulusan, tengok kat CJ saya lah dia kata. Dia tengok saya berfikir. Kalau saya kata yang saya kerja ni sebab saya nak bayar hutang, saya nak bayar bil api, bil air, ini sewa, itu sewa ni, kalau saya kata itu beban, dia tak ambil saya kerja. Sebab kalau saya sebut beban, itu cara saya berfikir, melihat tu sebagai satu benda negatif, dia kata. Oh, saya pun terfikir. Oh, saya pun tak pada bayang pun macam tu. Dia kata kalau saya sebut macam tu, maksudnya saya ni negatif. Orang yang berfikir negatif. Bil api negatif, bil air negatif, hutang kereta negatif, sewa rumah negatif. Oh, itu negatif. Tapi bila saya sebut komitmen, artinya saya melihat semua beban tu sebagai positif. Sebagai satu tanggungjawab yang saya kena bayar. Dia tahu, orang macam cik ni saya nak kena gaji, kena saya gaji kan, saya kena kerja dengan saya. Macam tu tuan-tuan, manusia ni dilihat dengan cara dia berfikir. Kalau kita ditimpa sakit ni, penyakit ke ataupun musibah ke, ini bala ni, bala lah kita dapat, bala lah. Tapi kalau kita ditimpa kesakitan, kita tahu ni nikmat ni, Allah nak beri pengampunan ni, automatik hati kita jadi lebih tenang. Kita mudah untuk jadi positif dan kita akan lebih bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itulah nak tunjukkan kenapa dia anjurkan kepada kita melihat penyakit-penyakit ini adalah sebahagian daripada kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kelebihan-kelebihan dia. Okey, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tidak mencela penyakit yang menimpa. Kerana kedatangannya boleh menghapuskan dosa dan meninggikan darjat. Ini kita tak nafikanlah. Orang yang ditimpa kesakitan ini, Allah ampunkan dosa dia dan Allah angkat darjat dia. Saya suka sebut macam ni, ibu. Yang ni saya dapat ilmu ni daripada tempat saya kerja dululah. Dia kata macam ni. Macam mana pun kita tak suka kerja kita, jangan cela. Macam mana pun kita tak suka kerja kita, kan kat tempat kerja ni banyaklah politik tempat kerja kan. Jangan cela pekerjaan kita ataupun tempat kerja kita. Saya fikirlah kenapa tak macam tu kan, sebab kita muda lagi kan. Lalu dia kata, sebabnya inilah tempat kita cari rezeki. Bila kita dah mula memandang buruk pada tempat kita bekerja, tempat kita cari rezeki, automatik kita akan rasa semua benda tak elok dah. Semua benda. Yang ni tak elok, yang itu tak elok, yang ni tak elok, ini tak elok. Akhirnya kita jadi negatif. Jadi apa-apa sahaja kita sentiasa melihat dengan positif. Sentiasa melihat positif. Macam mana pun kita akan anggap tak apalah, ini manusia kan. Manusia sentiasa berada dalam kesilapan dan kekurangan. Automatik kita akan jadi positif. Ni. Jadi macam itulah dengan penyakit yang menimpa kita. Kenapa saya sakit? Kenapa orang lain tak sakit? Kenapa saya sakit, orang lain tak sakit? Kita fikir, Allah Ta'ala nak angkat darjat saya. Dan Allah Ta'ala nak beri pengampunan pada saya yang tidak pada orang lain. Dan ucapan ni saya pernah sebut ibu-ibu. Ni saya cerita jujur ni, ibu-ibu ada recording. Saya cakap pada ayah saya sendiri. Mungkin ibu-ibu pun pernah dengar, saya pernah cerita ni. Ayah saya ni dia kena kanser. Kanser lama. Tak adalah lama sangat, 3 bulan, 4 bulan macam tu. Akhirnya meninggal dunia lah. Dia kena kanser tu, ayah saya pernah sebut. Masa dia rasa betul-betul down, dia pernah cakap, tolonglah Abah carikan siapa yang boleh ubatkan. Maksudnya tak semestinya dekat hospital lah, kita keluarlah, carilah siapa-siapa pun orang-orang yang pandai berubat ni, kita pergi ubatlah, kita ikhtiar. Saya kata dengan ayah saya mudah je. Saya tak tahulah Allah ilham ke macam ni, saya sebut macam ni, ayah. Saya panggil ayah saya Abah lah, Abah. Bukan tak nak berubat, sebab semua benda yang dekat luar tu kita tak tahu. Kalau guna bomoh ke, sebab ayah saya kata ikhtiar apa sahaja pun pergilah nak berubat. Saya kata kita pergi, kita tak tahu benda tu syirik ke, benda tu khurafat ke, kita tak tahu. Yang pentingnya berubat hospital ni benda yang terbukti kan. Kalau kita nak pergi berubat pun dengan yang luar ni, biar cari yang betul-betul lah. Tak semua benda kita boleh pergi, tak semua benda kita boleh berubat. Ayah saya kata, Abah kan sakit, jadi Abah perlukan nak sembuh ni. Saya kata mudah je. Abah meninggal dunia dalam keadaan sakit macam ni, lebih kami redha daripada Abah sakit dalam keadaan kesyirikan. Saya tak tahulah masa tu Allah ilhamkan saya tersebut benda tu. Sebab masa tu adalah saudara kami datang, dia minta berubat. Pergi jumpa ada seorang, saya minta maaf sebut, Sami. Saudara datang ni.
Pergilah berubat. Ada orang pernah sembuh tau. Pergi dekat sekian sepadan ni. Saya kata, apalah cerita benda-benda macam tu kan. Ayah saya kata, boleh juga kita nak ikhtiar kan. Atau istilah ikhtiar. Akhirnya saya sebut macam tu. Baik abah meninggal sekarang dalam keadaan macam ni, lebih kami redha daripada abah meninggal dalam keadaan syirik. Kan? Orang dia sembuh pun, dia syirik, akhirnya dia mati juga. Saya kata macam tu. Saya tak tahu ibu-ibu. Saya rasa lah masa tu, abah saya terluka lah kot. Mungkin dengan ucapan saya mungkin agak kasar masa tu. Kan? Agak kasar. Tapi tak sangka, ucapan tu menjadikan abah saya dia lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Dia kata, okey lah, kalau macam tu tak apa, kita tak berubat. Kita tetap berubat dekat mana yang kita rasa inilah yang betul, yang Allah redha kan. Berubatlah. Dan dia lebih kuat. Dan saya kata pada abang saya, mungkin sakit ni sebagai satu petunjuk. Orang lain kadang accident dia tak tahu. Jadi kalau kita dah tahu, kita ada tempoh sekian-sekian, kalau ada hutang, bayarlah hutang. Kalau kita buat salah, kita ada kesempatan untuk minta maaf, kan? Kita boleh buat baik pada orang lain, kita boleh buat apa sahaja yang kita rasa inilah baki yang paling Allah Ta'ala beri pada kita ni supaya kita buat yang paling terbaik lah. Dan Alhamdulillah abah saya pergi dalam keadaan hutang kereta tak ada, hutang rumah tak ada. Dia sempat minta maaf, dia selesaikan apa-apa kewajipan dia dan dia pergi dengan keadaan paling mudah. Yang itu yang paling saya syukuri lah. Tu bagi saya paling syukuri sebab memang kita nampak tu satu musibah lah. Kena tiba-tiba tak, tengah-tengah sihat, fit, tiba-tiba kena cancer, stage 4, terus stage 4. Check dengan doktor, bila dia buat CT scan, dia kata memang ada kanser dalam perut ni. Sebab abang saya kena kanser perut, orang panggil busung lah. Yang ini dia kata, dia kata ayah awak ni memang ada tempoh lebih kurang 90 hari ke 100 hari saja. Tempoh yang paling pendek dia kata 100 hari ataupun 90 hari je, lebih kurang. Memang anggaran tu tepat. Saya anggap tu ni peluang lah untuk abang ni. Dia terus jadi positif. Kita pun tak tahu Allah Ta'ala beri kekuatan macam mana. Rupa-rupanya ucapan tu membantu orang yang sakit ni menjadi lebih baik. Okay, jadi janganlah kita cela kesakitan yang ditimpakan kepada kita. Sentiasa lihat ini pengampunan dan ini adalah untuk Allah tinggikan darjat kita. Baik. Yang ketiga iaitu dengan ucapan-ucapan yang baik ini dan kita ziarah mereka ni adalah menggembirakan hati pesakit dengan ucapan yang baik dan berbentuk optimis terhadap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ini membawa kepada kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sebutkan tadi cerita tentang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang special. Kenapa? Kalau kita baca dalam surah Al-Bayyinah, surah Lam yakunil ladzina kafaru tu min ahlil kitab, Nabi jumpa dengan Ubay. Nabi kata, wahai Ubay, Allah Ta'ala perintahkan aku membaca surah ini kepada kamu, wahai Ubay. Ubay tanya pada Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah menyebut namaku? Lalu kata Nabi SAW, ya, Allah Ta'ala menyebut nama kamu. Ubay ni bila dia dengar hadis ini, menangis. Sebab dia tak sangka Allah Ta'ala Rabbul Alamin menyebut nama dia. Bahkan perintahkan kepada Nabi baca surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ini specialnya Ubay bin Ka'ab. Okey. Ubay bin Ka'ab ni ibu yang dirahmati Allah, dia ni dapat satu keistimewaan iaitu didoakan. Dia disebut namanya oleh Allah Ta'ala. Kita pun tertanya-tanya, macam manalah saya nak dapat kelebihan macam Ubay bin Ka'ab? Macam manalah saya nak dapat kelebihan nama saya disebut Allah Ta'ala? Sebenarnya ada satu amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk nama kita disebut-sebut oleh Allah. Hadis ni saya rasa maklum. Hadis ni kita maklumlah hadis ni. Apa dia? Okey. Sebelum saya baca ni saya tengok ada soalan tak? Puan Latifah pernah dengar salah satu kematian menunjukkan mati syahid adalah mati sebab sakit dalam perut. Sebahagian Okay, sebahagian daripada mati syahid itu adalah orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Betul lah tu? Betul. Saya pernah sebutlah pada ayah saya kan. Benda tu yang mungkinlah menjadi kekuatan, ketenangan hati pada dia lah. Rezeki lah, bagi saya rezeki lah. Sebab masa dia meninggal tu, dalam nazak tu kami semua ada, adik-beradik semua ada. Masa tu abang saya seorang ada dekat New Zealand, dia kerja sana. Dia pun sempat balik. Sebab bila sebut ada tempoh 3 bulan kan, semua orang get ready lah. Get ready. Dia pun balik.
Dan sempatlah kita ajar syahadah tu, semua sebut. Disebut syahadah, disebut la ilaha illallah, disebut Allah. Lain dia tutup mata, dia terus pergi je. Rezeki lah, bagi saya rezeki lah. Rezeki pada ayah lah. Okey, baik. Okey, ada satu hadis daripada Nabi SAW ni, Nabi cerita macam mana kita nak dapat kedudukan macam Ubay bin Ka'ab. Macam mana kita nak dapat kelebihan macam Ubay bin Ka'ab? Nama kita disebut-sebut oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Iaitu tidaklah satu kaum itu berhimpun di rumah Allah, lalu yatluna kitab Allah. Lalu dia pun membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia belajar ilmu Al-Quran sesama mereka. Orang duduk dalam halaqah ilmu ni, dia belajar Quran dan dia membaca Al-Quran dan dia belajar Quran, belajar tafsir kan, dia faham ayat-ayat Allah Taala. Kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam keadaan ni belajar Quran dan membaca Al-Quran ni, Allah Taala akan berikan kepada mereka 4 kelebihan. Tak semestinya hafal Quran, maksudnya dia membaca Quran dan dia belajar Al-Quran. Maksudnya kita lah duduk dalam masjid ke ataupun duduk dalam halaqah ilmu ni, kita belajar untuk kenal Allah, kita sebut ayat-ayat Allah Ta'ala, pelajari tafsir contoh kan. Kita duduk dalam tempat ni. Ini semua motivasi untuk kita lebih belajar agama Allah ni. Kata Nabi SAW, siapa yang buat macam ni, dia dapat 4 keistimewaan. Pertama, Allah kata apa? Nazalat alaihim as-sakinah, iaitu Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya as-sakinah, ketenteraman jiwa. Ini kita bincang tadi perkataan al-fuad. Macam mana saya nak tenteram jiwa ni? Saya nak dapat ketenangan jiwa ni? Kita kena belajar ilmu. Sebab hati ni Allah designkan untuk faham agama, untuk faham, untuk kenal Allah Ta'ala, untuk faham ilmu. Jadi bila duduk belajar agama ni, belajar ilmu ni, apa-apa pengajian pun, kita akan rasa ketenangan jiwa. Sebab Allah memang beri pada orang yang belajar ni. Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Kadang-kadang kita rasa kenyang. Puas hati saya dengar kuliah si fulan ni contohnya. Puas hati sungguh. Sebab hati kita tu memang berfungsi dengan sempurna. Okey? Pertama, Allah beri sakinah. Kedua, wa ghasyyathumur rahmah, dan Allah Ta'ala akan meliputinya dengan rahmah Allah. Meliputi dengan rahmah. Rahmah ni adalah belas kasih daripada Allah Ta'ala. Allah turunkan rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada si fulan tu. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa hafathumul malaikah, dan Allah Ta'ala akan mengelilinginya dengan malaikat, ataupun malaikat akan mengerumuninya. Dia sentiasa terpandu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Okay, bila malaikat ni akan kerumun kita ni, maksudnya kita akan sentiasa terpandu dengan kebaikan. Kita tak buatlah benda-benda batil ni. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Peringkat awal tadi kita dapat ilmu. Jadi dengan ilmu tu memandu kita sentiasa fikir, buat benda baik, jangan buat benda jahat. Automatik kita ni sentiasa dikemuruni oleh malaikat. Dan yang keempat, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah, iaitu nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi orang yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama kita disebut di sisi orang yang bersama dengan Allah Taala. Maksudnya Allah menyebut nama kita bersama dengan mereka yang berada di sisi Allah. Maksudnya kita jadi popular lah dengan mereka yang berada di sisi Allah. Macam mana Ubay bin Ka'ab disebut namanya oleh Allah, macam itulah peluang kepada kita untuk disebut nama kita oleh Allah Ta'ala. Banyak belajar ilmu dan banyak-banyaklah kita berusaha untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Hadis ni sebenarnya menjadi motivasi lah. Kita rasa penat, kita rasa lelah, kita rasa letih lah. Tetap juga semangat pergi belajar jugalah. Belajar juga. Sibuk-sibuk tak apalah, saya buka juga Google Meet ni, nak dengar juga. Sebab apa? Sebab kita tahu, sebab kita nak belajar ni, Allah berikan kepada kita 4 keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang. 4 benda ni kita tak dapat kat tempat lain. Sakinah kita tak dapat, pergi berjalan ke tak dapat. Kita nak dapat rahmah ni tak dapat pada tempat lain. Nak dapatkan dikerumuni malaikat pun tak dapat pada tempat lain. Apatah lagi nak disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Ini salah satulah cara untuk kita meraih pandangan, perhatian dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, baik, insyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selesailah hadis ini untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Hadis yang kedua tentang Allah suka kepada hamba yang suka bertemu dengannya. Jadi kita jumpalah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya serahkanlah kepada Kak Mira. Ustaz nak buka soalan ke? Ataupun nak tutup? Bolehlah kot satu soalan ke? Okey, silakan kalau ada nak bertanya. Tu angkat tangan admin. Siapakah gerangannya? Jeng jeng jeng. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Tadi Umar ada cakap pasal kita jangan bersungut kalau merungut, bertungut, komplain kalau bekerja kan. Okey, betul. Kadang macam saya terdengar orang yang macam ambil tempahan ke macam bakery ke apa benda ke, masa dia tak ada apa-apa tempahan macam tak ada siapa nak tempah dengan aku. Tetapi bila dah banyak, banyaknya nak ni macam mana ni nak habis, aduh banyaknya orang hantar. Tu kira bersungut juga ke? Bersungut lah tu, bersungut. Dia bayangkan kita bersungut dengan rezeki Tuhan. Bila tak ada, kita minta, ya Allah berilah saya rezeki. Tapi bila dah ada rezeki pula, dia bersungut pula, banyak sangatlah orang tempah ni, tak faham kau orang tengah sibuk. Dia bersungut. Cuba bayangkan, kalau kita kontrol benda tu dan kita layan satu-satu, bukankah dia bertambah lagi rezeki kita? Kita jadi lebih, kan kita bayangkan kita sentiasa positif. Yang ni rezeki saya ni, saya tak boleh bersungut ni. Automatik kita akan buat benda tu dengan keadaan yang betul-betul, yang sebaik-baiknya. Berbanding kita bersungut. Bersungut ni kita buat, tapi buatnya dalam keadaan tidak sempurna. Sebab apa? Marah. Orang ni asyik nak order je bakery lah, jahit baju lah, tak faham-faham orang tengah sibuk ni, bla bla bla. Akhirnya dia buat benda tu tak sepenuh kesempurnaan. Dia tak buat dengan sebaik-baiknya. Akhirnya benda yang dia dapat tu ataupun dia hasilkan tu tak seperti mana yang dia nak ataupun yang customer nak. Akhirnya rugi. Dia rugi, orang yang tu pun tak datang dah, customer pun tak datang dah. Banding dia fikir, ni rezeki saya ni, alhamdulillah Allah beri ni. Dia pun jadi lebih tenang, dia pun buat sungguh-sungguh. Akhirnya penghasilannya lebih baik. Orang rezeki pun makin bertambah, rezeki pun lebih bertambah. Okay, jangan bersungut lah. Bersungut ni saya sendiri pun kadang-kadang kita bila dah luar daripada batasan kan, kita bersungut. Sebab itu sifat manusia. Gundah gulana ni sifat kita. Jadi sebab itulah hadis-hadis ni datang daripada Nabi SAW ni untuk menjadikan kita ni lebih sentiasa cakna, sentiasa positif, kuat, tabah dengan semua ketetapan rezeki ke ataupun apa sahaja yang Allah tetapkan untuk kita. Okay? Macam mana nak capai, teruskan Kintan. Maaf Puan Mira, macam mana nak capai tahap fuad tu? Fuad. Yang itu memang kita kena belajar. Sebab tu saya sebut tadi, hati ni fungsi dia adalah yafqahun kan, dia mesti untuk memahami. Macam mana saya nak faham ni, kita kena belajar lah. Belajar apa-apa bidang pun, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, memang kena belajar. Kalau tak belajar, memang hati tu dia tak akan rasa tenteram. Memang tak akan rasa tenteram. Kita memang kena ada pengisian dengan membaca, dengan kita belajar, kita faham, barulah hati ni jadi tenteram. Saya beri contoh macam ni. Nikmat ni dia akan dicapai apabila panca indera kita tu berfungsi seperti fungsi dia. Fungsi mulut ni makan. Selagi kita tak makan, tak masuk makanan dalam mulut, selagi tu kita tak rasa nikmat. Contohlah kita ambil nasi letak kat mata. Contohlah ambil nasi letak kat mata. Rasa nikmat, tak rasa nikmat, pedih mata ada. Kan? Ambil nasi letak kat mulut, baru kita rasa, nikmat, sedap lah nasi lemak ni. Baru kita rasa, sedap lah kuih ni. Kan? Mata kita pula. Selagi mana kita tak tengok benda yang indah-indah, pemandangan cantik, kita tak rasa nikmat. Tengok, cantik lah pemandangan ni. Sebab fungsi mata tu dipenuhi fungsi dia. Telinga kita pun bila dengar halwa-halwa yang sedap didengari, sedap lah halwa ni. Saya sukalah dengar benda-benda ni sebab dia memenuhi fungsi. Macam itulah dengan hati. Macam mana saya nak tenang, macam mana saya nak tenteram ya? Kita tak ada pilihan. Melainkan kita kena membaca, kita kena belajar, kita kena cari ilmu. Bila kita fahami, barulah kita baru rasa setenang-tenangnya. Saya sendiri, ibu-ibu dan rahmatillah Allah, saya nak cakap hanya dengan Kak Intan tapi dah terpulang dah sebab dia tanya kan. Saya hanya nak minta ada satu waktu tu saya nak cuti. Saya terlalu lemah lah macam input tu tak ada. Input tak ada, dia asyik output je. Jadi kita rasa macam ada satu waktu tu lelah.
Lelah, kita ada waktu yang perlu kita berehat, kita perlu cari input kita, kekuatan jiwa kita. Sebab itu ni berlaku, selalu saya sebut kalau masuk bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas, dia hidup dia mengajar ilmu je, belajar hadis, mengajar hadis. Tapi bila dia masuk bulan Ramadan, dia tutup semua pengajian dia. Dia fokus hanya untuk membaca Al-Quran sahaja. Istilah kita sharpen the saw lah, dia asah balik ke gaji dia. Dah 11 bulan dia output, bila waktu dia nak input? Jadi waktu Ramadan tu waktu dia me time. Betul, istilah kita, betul. Kita dah lemau, kita dah burn out dah sebenarnya. Sebab kita asyik output je kan. Benda tu dia secara psikologi, kita tak nampak tapi psikologi dia dah burn out. Nampak macam mudahnya tapi sebenarnya sebab kita keluar hari-hari kan, cakap, menyampaikan. Jadi dia macam burn out. Dia perlukan satu waktu kita bertenang. Saya tak perlu healing pun, tak perlu healing pun, tapi dia perlukan waktu kita bertenang untuk kita dapat input balik. Bukan pergi travel, saya sebutkan tadi kan. Kita rasa tak tenang, pergi travel, balik tak tenang juga sebab dia bukan fungsi hati. Fungsi hati ni kita nak kena belajar balik, kita kena tengok balik penyampaian kita dan kita kena tambah balik apa yang kurang dan sebagainya. Barulah kita rasa satu benda yang kita penuh balik, tabung jiwa tu penuh, dan barulah kita boleh sampaikan yang lebih baik. Macam itulah, itu maksud saya. Tapi bukan sekarang lah. Nantilah kalau ada sekali saya dengan Kak Intan nanti kan, ada waktu saya nak mungkin bercuti ke, bukanlah bercuti lama, tak adalah, mungkin kita cuti seminggu ke 2 minggu kan, untuk saya lah, untuk saya cari input macam itulah. Itu maksud saya lah. Assalamualaikum Ustaz. Nanti Ustaz isi orang cuti kan kat time. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Doktor. Terlebih dahulu saya nak minta maaf lah, tapi saya hari ini saya terpanggil lah untuk nak bertanya kepada Ustaz yang orang yang arif lah tentang agama ya. Jadi sekarang ni saya sedang berhadapan dengan bapa saya yang sedang sakit di hospital lah. Yang kebetulan hari ini tajuk perbincangan kita ialah tentang kematian ya. Dan Ustaz pun sudah melalui fasa tersebut. Jadi saya sebagai seorang anak ya, apa yang persediaan yang saya perlu buat ya untuk nak menghadapi saat-saat yang saya sangat risau, sebab apabila doktor memaklumkan kepada saya sebentar tadi, degupan jantung bapa saya semakin lemah. Jadi boleh tak Ustaz beritahu saya apa langkah-langkah yang perlu saya buat ya? Okey, baik. Ya, ini fasa yang paling kritikal lah bagi seorang anak. Ni fasa paling kritikal lah. Saya pernah rasa benda tu dalam keadaan kita pun terduduk lah. Siapa-siapa pun, orang yang paling kita sayang, dengar berita macam tu, kita akan rasa betul-betul ni. Satu benda yang saya sebutkan tadi, pertama, jangan sebut benda yang negatif depan dia lah. Sentiasa beri positif. Sebut apa saja positif. Dan kita anggap semua ucapan itu diaminkan dan didoakan oleh malaikat. Dan ini disebut dalam hadis lah. Sebutlah benda-benda positif yang buatkan dia jadi kuat dan lebih tabah. Yang kedua, sebagai seorang anak ni, kita kena sentiasa letakkan bukan semua ni di bawah ketetapan kita, tetapi di bawah peraturan dan ketetapan Allah. Dan kita kena bersedia dengan apa-apa kemungkinan. Yang menjadikan kita ni berat untuk melepaskan apabila kita tak boleh terima kenyataan lah. Kita menganggap dia tak boleh pergi, dia mesti ada dengan saya. Jadi sebab tu kita akan jadi lebih patah lah, hati kita cepat broken lah. Jadi sebab tu kita kena sentiasa letakkan harapan tu pada Allah Ta'ala. Dan kita bersedialah dengan apa-apa kemungkinan. Apa-apa kemungkinan pun saya serah pada Allah Ta'ala. Dan yang patut kita buat pada waktu ini, selesaikan tugasan-tugasan untuk ibu bapa kita lah. Tanya pada dia, kalau dalam keadaan dia okey tu tanya. Ada hutang yang perlu dia selesaikan, kita sebagai anak selesaikan. Bantu dia. Ada orang tak yang dia nak jumpa, nak minta maaf, kita bantu dia. Pesan pada dia, ada tak ayah tinggalkan solat ke, puasa ke, ataupun ayah nak wasiatkan apa-apa, inilah waktu dia, selesaikanlah apa sahaja yang berkaitan dengan tu. Dan lebih utama lagi, sebagai waris, kita kena bantu dia untuk jaga solat dia di hujung-hujung ni. Saya tak katalah Dr. Saadia punya ayat tu di hujung, tapi inilah waktu benda yang kita selalu kena cakna, waktu solat dia. Kalau dia pergi, pastikanlah dia pergi tu dalam keadaan yang lebih baik. Kan? Sebab dia hidup waktu sihat, mungkin dia orang masjid. Tapi di hujung-hujung usia dia tak dapat jadi orang masjid. Bahkan tinggalkan solat. Sebab apa? Sebab anak-anak lah, waris-waris tak dapat membantu. Jadi kita sebagai anak,
sentiasa ingatkan ayah kita, prihatin pada ayah kita ni tentang waktu-waktu solat dia. Kita lah bantu. Kadang-kadang orang sakit ni dia tak ingat dah. Dia dah kadang-kadang dia pun dah tak rasional dah. Tapi kita lah bantu dia. Bantu ambil wuduk untuk dia, bagi tahu pada dia macam ni solat. Bantu. Kita sentiasa, kita lah yang kena letakkan azam. Kita pastikan dia sentiasa jaga solat dia. Kalaulah Allah Ta'ala nak ambil nyawa dia, Dr. Sanda yakin cakap saya, kita akan pergi dengan betul rela dan kita puas hatilah. Sebab kita tahu dia pergi tu dalam keadaan yang paling terbaik yang kita dah usahakan. Okay? Cuma saya ada ralat sikit masa saya jaga ayah saya tu. Saya ralat sebab waktu dia pergi tu, dia minta dia nak wuduk masa tu. Tapi masa tu pukul 11 pagi, saya tengah tidur masa tu. Dia nak wuduk, saya kata belum zuhur lagi, lewat lagi kan. Saya kata kejap lah nanti saya tolong ambil wuduk. Saya pun tidur. Lepas tu ayah saya dah nazak dah. Lepas tu dia meninggal. Sampai hari ni lah saya sentiasa rasa ralat. Ralat tu sebab kalaulah saya bangun tidur, saya ambil wuduk untuk ayah saya, paling tidak mungkin dia meninggal dalam solat. Ataupun dia meninggal paling tidak dalam keadaan dia sedang berwuduk. Yang itu paling ralat. Walaupun saya dah usaha sebaik mungkin lah. Saya duduk stay dekat hospital ni sebab nak pastikan dia sentiasa jaga solat dia. Okay? Yang benda-benda macam itulah. Satu, kita persiapkan diri kita, terima apa-apa kemungkinan pun, dah sampai masa lah yang Allah tetapkan. Berharap saja pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita selesaikan dari sudut dia. Semua kewajipan-kewajipan dia, kita selesaikan. Dan tanyalah apa-apa hutang-hutang dia, hutang ibadah ke ataupun hutang-hutang wang ringgit ke, tanya. Kalau dia pergi tanpa sempat diselesaikan, kita yang akan selesaikan. Itu je lah yang saya boleh nasihatkan. Mungkin yang lain-lain tu ada orang lain lah yang boleh tambah-tambah lah. Tambah Dr. Sadia, itu je saya boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, insyaAllah Kak Mira. Okay. Saya pun dah bersiap dah. Kita tutup. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak di atas perkongsian ilmu hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, mudah-mudahan membuka minda kita, menjentik hati kita, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Terima kasih kepada yang berinfak tabung Gema Nur Iman, masya-Allah, terutama di hari Jumaat yang barokah ini. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gema Nur Iman dapat diteruskan dan dijalankan. Dan mudah-mudahan yang menginfak Allah kurniakan kebaikan yang banyak, amin ya rabbal alamin. Sedikit hibahan Ustaz kuliah hari ini 5.15 petang kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan kitab Qalbun Salim. Dan kuliah yang seterusnya, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan nasihat buat hati pada pukul 9.15 malam ini. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.